Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. آمين آمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam ini alhamdulillah syukur pada Allah. Allah panjangkan lagi umur kita, Allah berikan kesihatan yang baik kepada kita, Allah kurniakan taufik dan hidayah kepada kita. Bahkan Allah bukakan hati kita dan Allah lapangkan masa kita hingga sama-sama dapat kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala dan beriktikaf di dalamnya. Alhamdulillah, sama-sama dapat kita dirikan solat fardu maghrib secara berjemaah. Alhamdulillah, dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ni sama-sama dapat kita luangkan sedikit masa berada di dalam majlis ilmu, di mana kita akan sambung lagi pengajian hadis daripada kitab Hadis 40 karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Jadi pada malam ini insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita akan bicarakan sedikit tentang latar belakang Syekh Ibn Al-Attar rahimahullahu ta'ala, yang merupakan anak murid kanan kepada Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dan juga merupakan pensyarah, ya, pensyarah kepada kitab Hadis 40. Al-Imam Ibn Al-Attar rahimahullahu ta'ala, nama beliau adalah Alauddin Abul Hasan Ali bin Al-Muwaffaq Al-Attar Ibrahim bin At-Tayyib Dawud Ad-Dimashqi. Beliau bermazhab Asy-Syafi'i. Beliau dilahirkan pada Hari Raya Aidilfitri tahun yang ke-654 Hijrah. Daripada tahun ini tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, tahun yang ke-654 Hijrah menggambarkan kepada kita ketika lahirnya Al-Imam Ibn Al-Attar rahimahullahu ta'ala. Ketika itu Al-Imam An-Nawawi telah pun berusia 23 tahun. Maksudnya bukan sebaya lah, bukan rakan sebaya, tetapi jarak di antara mereka adalah 23 tahun. Sejak kecil lagi Al-Imam Ibn Al-Attar
telah menghafaz Al-Quran, ya. Beliau merupakan syekh di Darul Hadis An-Nuriyah. Bahkan kehebatan ilmu dan kepakarannya tidak dipersoal lagi, sehingga beliau digelar sebagai Mukhtasar An-Nawawi. Mukhtasar ini bererti ringkasan, ya. Ringkasan daripada Al-Imamun Nawawi ataupun Al-Mukhtasar, dan juga dikenali sebagai An-Nawawi As-Saghir. An-Nawawi As-Saghir bererti Al-Imam Nawawi Junior. Kerana apa, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah? Kita dapati bahawa Al-Imam Ibn Al-Attar dia mendampingi Imam An-Nawawi selama 6 tahun. Dan 6 tahun itu merupakan 6 tahun terakhir hayat Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana yang kita maklum, Al-Imam An-Nawawi meninggal dunia ketika usianya 45 tahun. Jadi daripada usia Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala 39 tahun sampailah dia meninggal dunia, Al-Imam Ibn Al-Attar menjadi orang yang mendampinginya. Dan ketika itu, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kalau kita tengok pula pada usia Al-Imam Ibn Al-Attar, dia mula berkhidmat dengan Al-Imam An-Nawawi ketika usianya berumur 16 tahun. Daripada 16 tahun sampai 22 tahun dia berkhidmat sepanjang masa dengan Al-Imam An-Nawawi. Bahkan disebutkan bahawa tidak ada orang yang lebih memberi khidmat, yang lebih banyak memberi khidmat kepada Imam An-Nawawi melainkan dirinya, iaitu Al-Imam Ibn Attar rahimahullahu ta'ala. Pada tahun 701 Hijrah, iaitu pada usia 47 tahun, beliau ditimpa penyakit stroke, ya. Keadaan itu menyukarkannya untuk berjalan hingga kakinya semakin lemah dan terpaksa dipotong. Justru beliau banyak menulis dengan tangan kiri, dan beliau meninggal dunia pada Zulhijjah 724 Hijrah, iaitu pada usia 70 tahun 2 bulan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah dia sampai usia 22 tahun, ketika itulah yang dia banyak berkhidmat dengan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala panjangkan usianya sehingga dia menjadi seorang yang alim, sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafiz Az-Zahabi, ya, saudara sesuatu Ibn Al-Attar rahimahullahu taala, menggambarkan kepada kita siapa Ibn Al-Attar. Selain daripada disebutkan bahawa dia adalah Al-Imam An-Nawawi Junior ataupun Al-Imam An-Nawawi As-Saghir, Ibn Al-Attar ialah seorang Syekh Al-Imam, Syekhul Imam, bahkan mufti, ahli hadis, orang yang saleh, bahkan sebahagian daripada salaf, dan tinggi agamanya. Masya Allah, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, sebagaimana Al-Imam An-Nawawi seorang yang cukup alim, begitulah juga Al-Imam Ibn Al-Attar dipuji oleh ramai para ulama tentang kecerdikannya, tentang kesalehannya, tentang kewarakannya. Ibn Al-Attar rahimahullahu ta'ala. Bahkan Syekh Syamsuddin bin Jabir Al-Wadi berkata, Al-Syekh, iaitu Ibn Al-Attar, merupakan seorang yang faqih. Bila kita sebut faqih ini, dia adalah orang yang mahir, orang yang pakar dalam bidang fiqh, bahkan juga mufti dan juga guru. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan bahawa Imam Ibn Al-Attar ditimpa penyakit iaitu stroke, sehingga membataskan diri dia daripada bergerak dan menguruskan pelbagai urusan. Walaupun dalam keadaan begitu, dia tetap kuatkan diri dia, ya. Walaupun dalam keadaan yang sakit, dia tetap kuatkan diri dia untuk berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala menerusi ilmunya. Sebab itulah dia dikatakan bahawa ketika itu beliau mampu menulis pelbagai kitab, ya. Walaupun dalam keadaan sakit, beliau masih lagi mengarang kitab kerana nak sampaikan ilmunya. Sebagaimana dia lihat Al-Imam An-Nawawi, gurunya sendiri,
sampai ke akhir hayatnya mengarang kitab, menyampaikan ilmu, maka dia pun meneruskan legasi gurunya pun begitu juga. Masya Allah, ya, luar biasa. Ya, kata Al-Imam Ibn Al-Attar, aku sama sekali tidak menulis dengan tangan kiri. Sebelum dia sakit, dia tak pernah tulis dengan tangan kiri. Tetapi dia kata, segala pujian hanya bagi Allah yang membantuku menulis dengan tangan kiri. Masya Allah, kan? Kita dapati kalau kita hari ini yang biasa menulis dengan tangan kanan, kita nak tulis dengan tangan kiri, tak larat ni, ya. Mungkin kita langsung tak tulis apa-apalah. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, Ibn Attar kerana semangatnya, kerana ilmunya, kerana barakah daripada gurunya, dia terus menulis, terus berkhidmat ke jalan Allah Subhanahu wa taala walaupun dalam keadaan sakit, walaupun terpaksa menggunakan tangan kirinya. Jadi Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala memuji Syekh Ibn Al-Attar dengan berkata, beliau ialah Syekh dan Imam Alauddin, merupakan orang yang banyak menyibukkan diri dan mendampingi Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Muhyiddin An-Nawawi. Muhyiddin adalah gelaran yang diberikan kepada Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, ya. Muhyiddin ini kalau diterjemahkan sebagai orang yang menghidupkan agama, ya. Tetapi Al-Imam An-Nawawi tidak suka dengan gelaran tersebut, tak suka, ya, kerana dia menganggap bahawa gelaran itu tidak layak untuk dirinya, walaupun dia memberikan sumbangan yang sangat besar bagi dalam agama, ya. Sehingga kan kata Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala bahawa Al-Imam Ibn Al-Attar digelar sebagai Mukhtasar An-Nawawi, ringkasan Al-Imam An-Nawawi. Beliau mempunyai banyak karya, karangan, faedah, ensiklopedia dan karya hadis, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit info tentang bagaimana Al-Imam Ibn Al-Attar berkhidmat kepada Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dia katakan bahawa tiada seorang pun yang mampu memberi khidmat kepadanya, kepada Al-Imam An-Nawawi, melainkan aku, ya. Maksud dia orang yang paling banyak berkhidmat kepada Al-Imam An-Nawawi. Bahkan disebutkan Al-Imam An-Nawawi memantau setiap pergerakannya dan sentiasa duduk di sebelahku. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kita boleh gambarkan pada usia 16 tahun, masih remaja tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, tapi telah berdamping dengan seorang yang sangat alim, ya, sangat alim. Jadi dalam tempoh itulah, tempoh 6 tahun, selain daripada dia belajar dengan Al-Imam An-Nawawi sungguh-sungguh, dia banyak berkhidmat kepada Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, ya. Sebab itu kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kita dapati pada hari ini di kebanyakanlah, ya, sekolah-sekolah agama, sekolah-sekolah tahfiz khususnya, mereka didik anak-anak murid mereka itu untuk berkhidmat kepada guru-guru, ya. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya bacakan daripada muka surat yang ketiga, perenggan yang kelima. Kata Al-Imam Ibn Al-Attar, beliau tu merujuk kepada Al-Imam An-Nawawi. Al-Imam An-Nawawi sangat berlemah lembut denganku dalam setiap urusan dan rendah diri terhadapku dalam setiap keadaan. Masya Allah, ya. Walaupun Al-Imam An-Nawawi seorang yang sangat alim, ya, tapi Masya Allah masih rendah diri lagi, tawaduk. Sebab itu kena ingat tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, barang siapa yang tawaduk, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan tinggikan darajatnya. Tak perlu lagi kita tinggi-tinggikan diri kita, tak, kita tawaduk saja, sebagaimana mencontohi kehidupan para ulama yang terdahulu, mencontohi sifat yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibn Al-Attar, beliau mendidik aku dalam semua perkara, sehinggakan perkara yang berkaitan dengan lintasan-lintasan hati, dan aku tidak mampu untuk menceritakan kesemuanya. Kata Ibn Al-Attar, aku membaca kitab-kitab di hadapannya secara teliti dan penuh ketekunan. Beliau mengizinkan aku untuk memperbaiki kesilapan yang terdapat dalam karya-karyanya, maka aku membetulkannya di hadapannya juga.
Lalu beliau Al-Imam Nawawi menulis dengan tangannya dan memperakuinya. Masya Allah ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada buku surat yang keempat disebutkan beberapa karya-karya Al-Imam Ibnul Attar. Ya, kita boleh bayangkan ya, baru 13, bahkan ada lain-lain lagi. Inilah yang dimanfaatkan oleh Al-Imam Ibnul Attar ketika hayatnya, walaupun ketika sakitnya masih lagi berbakti kepada agama Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi di antaranya adalah Tuhfatut Talibin fi Tarjamah Al-Imam Muhyiddin, Fatawa Al-Imam An-Nawawi, Hukmu Saum Rajab wa Sya'ban wa ma as-sawab fihi, kepada Rasulnya. Sesiapa yang hijrahnya untuk dunia, dia akan memperolehinya. Atau hijrahnya untuk wanita, dia akan dapat mengahwininya. Maka hijrahnya kepada apa yang dia hijrahkan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang berada di sisi kita ni bukan hadis yang biasa ya, tetapi hadis yang dikatakan sebagai tonggak dalam agama ya, tonggak di dalam agama, kerana setiap amalan yang kita lakukan itu mestilah disertai dengan niat ya, kerana setiap amalan kita itu bergantung kepada niatnya. Kalaupun seseorang itu melakukan amalan yang baik, amalan yang soleh, tetapi salah niatnya, maka amalan itu tidak dikira oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu disebutkan oleh para ulama bahawa hadis ini sangat-sangat penting dalam kehidupan kita. Dalam kita menjaga setiap amalan kita, hendaklah kita pastikan bahawa niat kita melakukan amalan-amalan yang baik. Contoh hari ini kita sedekah, niat sedekah itu mesti kerana Allah Subhanahu wa taala.
Bila mana kita datang ke rumah Allah, niat kita mesti ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kita menuntut ilmu, kita berada dalam majlis ilmu, kita membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niat juga mesti kerana Allah Subhanahu wa taala dan bukan dengan niat-niat yang lain. Sebab itu tuan-tuan Abu Bang dirahmati Allah, hadis yang diletakkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala sebagai hadis yang pertama. Hadis yang pertama, bukannya perkara yang dilakukan oleh Al-Imam Nawawi saja, tetapi kan ramai ulama seperti Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari di dalam Sahih Al-Bukhari, dia memulakan kitabnya dengan hadis innamal a'malu bin niyat. Kemudian Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, dia bukakan kitabnya Umdatul Ahkam dengan hadis ini. Al-Imam Al-Baghawi, dia buka kitabnya Masabih As-Sunnah wa Syarh As-Sunnah dengan hadis ini. Kemudian As-Suyuti, dia memulakan kitab Al-Jami' As-Saghir dengan hadis ini. Bahkan Al-Imam Nawawi, selain daripada kitab hadis 40, bahkan di dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab pun memulakan kitabnya, karangannya dengan hadis ini. Jadi nak tunjukkan berapa ramai para ulama memulakan karya mereka dengan hadis innamal a'malu bin niyat. Kerana apa tuan-tuan Abu Bang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Kerana mereka nak mengingatkan kepada semua yang menuntut ilmu, semua di antara kita yang menuntut ilmu, siapa-siapa saja yang belajar, mesti ikhlaskan niat dia kerana Allah Subhanahu wa taala. Kerana bila mana dia belajar ilmu, niatnya ikhlas kerana Allah, insya-Allah ilmu yang dia pelajari itu ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana yang kita selalu doa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita untuk berdoa kepada Allah, untuk minta daripada Allah agar kita dapat ilmu yang bermanfaat. Kerana ilmu yang bermanfaat itulah ia akan mendorong kita, ia akan bawa kita untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kata ibadah tu apa? Ibadah adalah setiap amalan yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak amalan kita, semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama menegaskan bahawa menuntut ilmu itu adalah ibadah. Belajar tu saja adalah ibadah. Maka setiap kali kita lakukan ibadah, termasuklah menuntut ilmu, niat kita ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, kita niat nak mengamalkannya, kita niat nak mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala menyebutkan hadis ini termasuk daripada 70 bab dalam ilmu fiqh, ya. Disebutkan yadkhulu hadzal hadis fi 70 baban minal fiqh. Jadi bila mana Al-Imam Syafi'i menyebutkan hadis ini saja innamal a'malu binniyat, dia termasuk daripada 70 bab-bab dalam ilmu fiqh. Sebagian para ulama menyebutkan bukanlah bermakna 70 tu betul-betul tepat 70, tetapi 7 dalam kalangan orang Arab itu bererti sangat banyak, ya, sangat banyak. Kerana apa tuan-tuan Abu Bang dirahmati Allah? Kerana setiap ibadah yang kita pelajari dalam ilmu fiqh, kan biasa kalau kitab fiqh itu dimulai dengan taharah, mandinya, wuduknya, tayamumnya. Bukankah setiap perbuatan itu dimulai dengan niat? Kemudian bila mana kita masuk dalam babus salah, salat kita pun dimulai dengan niat. Bermula kita masuk dalam bab siam, bab puasa, bab zakat, bab umrah, bab haji. Semua bab-bab yang kita bicarakan dalam ilmu fiqh itu disertai dengan niat, dan banyak lagi. Bahkan tuan-tuan Abu Bang dirahmati Allah, kata Al-Imam Syafi'i lagi, hadis ini huwa thuluthul ilm.
1/3 daripada ilmu. Ya, nak tunjukkan sebesar-besar ilmu itu, hadis berkaitan dengan niat ini 1/3 daripadanya. Jadi nak tunjukkan betapa tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, setiap yang kita pelajari, setiap yang kita nak amalkan, ia berkait secara langsung dengan niat. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sangat-sangat penting untuk kita memastikan setiap perbuatan kita, ya, daripada pagi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kita datang rumah Allah Subhanahu wa taala untuk dirikan solat fardu subuh secara berjemaah, datang ke rumah Allah, kita hadirkan diri dalam kuliah subuh, kemudian kita sedekah, kita solat sunat duha, kita baca Al-Quran, semua hanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Kerana tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, bila disebutkan tentang hadis ini diletakkan di dalam pelbagai kitab, ya, untuk mengingatkan kepada semua orang yang menuntut ilmu, semua yang belajar, niatkan ilmu yang dia pelajari itu kerana Allah dan bukan kerana yang lainnya. Kerana kadang-kadang ada saja orang yang belajar ilmu itu supaya digelar alim. Ada yang mempelajari ilmu supaya dia masyhur, ada yang mempelajari ilmu itu supaya dia dapat dunia, ada yang belajar ilmu itu supaya dia boleh riak, dia boleh menunjuk-nunjuk. Jadi Al-Imam Nawawi menerusi hadis ini, dia mengingatkan kepada semua yang menuntut ilmu itu, belajarlah hanya kerana Allah Subhanahu wa taala, ya, hanya kerana Allah dan bukan kerana perkara-perkara selain daripadanya. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, disebutkan lagi bahawa hadis ini, innamal a'malu binniyat, selalu dibaca potongan yang pertama, selalu dibaca dengan potongan yang pertama, innamal a'malu binniyat, ya, kita kena berniat, ya, bila nak lakukan satu-satu amalan tu kita kena berniat. Tetapi potongan yang kedua itu yang selalu diabaikan, bukanlah diabaikan tetapi kadang-kadang tak disebut-sebut, padahal potongan yang kedua itu sangat-sangat penting sebagaimana potongan yang pertama, iaitu wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang itu dia akan dapat apa yang dia niatkan. Dia dapat, ya, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalaulah kita berniat, ya, kita sedekah contohnya, dengan harapan orang memanggil kita orang yang budiman, orang yang ya, pemurah, betul-betul Allah akan bagi gelaran tu pada kita. Betul-betul kita akan dapat panggilan tu. Orang ramai akan puji kita dengan panggilan tu. Tapi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, bila mana seseorang tu dapat apa yang dia niatkan, maka dia takkan dapat apa-apa lagi balasan daripada Allah Subhanahu wa taala, ya. Begitulah juga orang yang alim, orang yang pandai baca Al-Quran, sekira niatnya supaya dia disukai, dia mendapat kemasyhuran, dia mendapat, ya, habuan, maka Allah Subhanahu wa taala akan bagi, berdasarkan kepada hadis ni, wa innama likulli imri'in, dan bagi setiap seseorang itu dia akan dapat manawa, apa yang dia niatkan, ya. Harap-harap, ya, jadilah popular sikit, harap-harap ramailah orang yang suka, harap-harap dia akan dapat. Sebab itu hati-hati dengan niat, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Hati-hati dengan niat, niat kerana Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kita baca sedikit daripada huraian hadis ini. Al-Syekh Al-Imam Nawawi memulakan dengan hadis ini pada awal bab kerana mengikuti apa yang dilakukan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Kalau kita sebut Imam Al-Bukhari, kita kena tahu kitabnya adalah Sahih Al-Bukhari, kitab yang paling sahih di dalam bidang hadis.
Jangan kita tak tahu tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, bila disebutkan hadis riwayat Al-Bukhari, hadis riwayat Muslim, ya, kita tahu Al-Bukhari tu siapa, Muslim tu siapa. Sahih Al-Bukhari adalah kitab yang paling sahih dalam bidang hadis, manakala Sahih Muslim ada kitab yang kedua. Kemudian disebutkan ini juga sebagai bimbingan untuk pelajar agar menghadirkan niat beribadah semasa proses pembelajaran ilmu. Sebab tu tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, mana-mana kuliah, mana-mana majlis ilmu yang kita hadir, niat ini ibadah, ini kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Saya nak menambah ilmu, saya nak tambahkan ilmu, saya nak dekatkan diri dengan Allah, ya. Saya nak faham hadis Rasulullah, macam tu. Baik, kepentingan hadis ini, benarlah riwayat daripada Abdul Rahman bin Mahdi rahimahullahu ta'ala, seorang guru para muhaddisin, berkata, sewajarnya bagi sesiapa yang mengarang sesebuah kitab agar memulakan dengan hadis ini sebagai peringatan kepada pelajar agar membetulkan niatnya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, macam saya katakan sebelum-sebelum ini, kan, bila mana kita ada gelaran pelajar, kita dalam tempoh belajar, ya, selain daripada kita yang belajar di kuliah-kuliah maghrib, kuliah subuh di masjid dan sebagainya, tolong ingatkan juga anak-anak kita, ingatkan cucu-cucu kita, tempoh belajar itu belajar sungguh-sungguh. Saya sendiri tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, personally saya tak galakkan, saya tidak galakkan anak murid saya, anak-anak murid saya masa dalam tempoh belajar untuk mengajar, ya. Saya tak galakkan lah. Kerana apa tuan-tuan dan puan dirahmati Allah? Orang yang sibuk dalam mengajar sedangkan dia masih belajar, ya, maksudnya belajar lah, masih muda lagi lah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, 17 tahun, 18 tahun, 19 tahun, 20 tahun, saya kurang galakkan. Bahkan personally saya tidak galakkan. Kerana apa tuan-tuan dan puan dirahmati Allah? Kerana dia akan menghabiskan kebanyakan masa untuk persediaan mengajar, sedangkan apa yang patut dia belajar tu, yang patut dia belajar dalam tempoh sebagai pelajar, dia akan terabai. Jadi hati-hatilah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ya. Walaupun kita kata kita nak menyumbang kepada masyarakat, dia ada masa dia ada tempoh dia. Sebagai Al-Imam Nawawi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kita dah belajar 6 tahun, dia habiskan 12, ya, kira-kira 12 jam sehari dan tiap-tiap hari selama 6 tahun untuk belajar saja, untuk belajar saja. Lepas dia dah belajar tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, barulah lepas tu dia terus memberi sumbangan kepada ilmu. Tetapi kalaulah kita tak manfaatkan, contohlah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kita ni, saya bagi contoh, kita hafal Quran, kita hafal Al-Quran. Hafal Al-Quran ni dia perlu masa yang banyak, dia bukan sekadar menghafal, kemudian dia kena mengulang Al-Quran. Tapi dalam masa yang sama dia nak mengajar, dia akan kekurangan masa untuk mengulang Al-Quran, dan ketika itulah dia dapat kelebihan mengajar, tapi Al-Quran pada diri dia sendiri pun tak lancar. Jadi sebab tu waktu belajar dia kena belajar sungguh-sungguh, belajar sungguh-sungguh, habiskan masa tu betul-betul all out untuk belajar. Bila dia gunakan masa belajar untuk belajar sungguh-sungguh, insya-Allah bila dia habis saja belajar, dia dah mula boleh menyampaikan ilmu, ya. Jadi kadang-kadang tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, perkara ni saya cerita menerusi pengalaman juga, ya. Kadang-kadang ada yang kita nampak kawan-kawan kita, dia diberikan kelebihan lah, dia boleh bercakap, kan. Ketika masih belajar lagi dia pandai bercakap, ya, jemput sini, jemput sana. Tetapi sayangnya dia banyak menghabiskan masa untuk mengajar berbanding dengan menuntut ilmu. Jadi kalau ada ilmu yang cukup mantap, kan, maka ketika itulah baru kita akan sampaikan ilmu, ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ada beberapa kata-kata kat sini saya bacakan sikit. Al-Khattabi rahimahullah ta'ala meriwayatkan perkara ini daripada para imam secara mutlak. Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan hadis ini
pada 7 tempat di dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari, nak tunjukkan kepentingan niat. Innamal a'malu binniyat. Setiap amalan itu bergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan dapat apa yang dia niatkan. Al-Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Muhyiddin, iaitu Al-Imam An-Nawawi, menyatakan ketika menghuraikan hadis ini dalam kitab Syarah Sahih Muslim, umat Islam bersepakat, iaitu ijma', berhubung agungnya kedudukan hadis ini dan banyak faedah daripada hadis ini dan kebenarannya. Al-Syekh Al-Imam An-Nawawi dan para ulama lain berkata, ia hadis ini ialah 1/3 daripada Islam. Al-Imam Syafi'i berkata, hadis ini digunakan dalam 70 bab daripada bab-bab fiqh. Bahkan ulama hadis yang lain, ulama-ulama yang lain berkata hadis ini adalah 1/4 daripada Islam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah sedikit yang dapat kita bicarakan pada malam ini tentang latar belakang Asy-Syaikh Ibnul Attar rahimahullahu taala yang banyak memberi khidmatnya kepada Al-Imam An-Nawawi, iaitu selama 6 tahun, daripada usianya 16 tahun hingga 22 tahun. Dan pada ketika itulah Al-Imam An-Nawawi berusia 39 tahun hinggalah ketika dia meninggal dunia pada usia 45 tahun. Dan dapat kita pelajari beberapa perkara tentang hadis yang pertama. InsyaAllah pada minggu yang akan datang kita akan teruskan lagi mensyarahkan faedah-faedah daripada hadis ini untuk dijadikan sebagai iktibar, insyaAllah. Mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang baik itu datang daripada Allah, yang salah, yang silap daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya mohon ampun daripada Allah dan kemaafan daripada tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan katsira. Terima kasih pada semua yang hadir pada malam ni. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah. Dan kita akhiri kuliah kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah